Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya nak cerita 3 kisah seram tentang hospital. Let's go. Kisah pertama dialami oleh Sheila. Sheila ni dia satu masa dulu, lebih kurang dalam 9-10 tahun macam tu. Masa tu dia sekolah menengah. Maknanya 13 tahun hingga 17 atau 18 tahun macam tu lah. Dia ada buat satu pembedahan. Dia kena lalui satu pembedahan nak buang tumor ketumbuhan. Tak tahulah dekat bahagian mana, cuma diberitahu tumor saja. Jadi dia perlu stay di hospital tu dalam masa yang lama lah, lebih kurang 2 minggu hingga 3 minggu. Tapi kejadian seram ni berlaku masa hari pertama dia di hospital tu. Saya rasa hospital tempat Sheila duduk ni hospital swasta. Sebab dia cakap bilik yang ada gangguan tu bilik double, maknanya dekat tempat dia tu ada dua katil je. Jadi kalau hospital kerajaan pun mungkin yang kelas 2 ataupun kelas 1. Macam kelas 1 saya pernah tengok. Kalau yang kerajaan ni, dia satu ruangan tu satu katil je. Lepas tu yang kelas 2 ni saya tak pernah tengok lah kalau yang kerajaan. Kalau macam kelas 3 ni macam yang kita biasa tengok tu lah. Macam kita biasa pergi tu, ward biasa lah. Tapi yang Sheila ni pergi, dia tempat tu satu ruang tu ada 2 katil. Dan ada TV. Sebab itulah saya kata mungkin swasta lah, hospital swasta. Jadi hari pertama masa Sheila kena gangguan tu, siangnya lah. Siangnya dia banyak lalui pemeriksaan fizikal. Macam-macam lah, kena test darah, ambil darah, tunggu. Lepas tu pemeriksaan fizikal pula, kena x-ray ke apa-apalah. Tapi banyak lah. Dia penat lah kiranya hari pertama tu. Lepas tu Sheila ni dia beritahu, masa tu kan dia muda kan, dia maja lagi. Dekat hospital tu, dekat ward tu, lampu tutup pukul 9. Jadi dia start risau dah. Aduh, aku ni boleh ke tidur awal? Sebab yelah remaja memang biasa tidur lewat kan. Jadi katil Sheila ni di ward tu, dia belah lorong. Maknanya sebelah Sheila ni tempat nurse pergi mari, tempat buat troli apa kan. Yang sebelah lagi ni menghadap tingkap. Macam tu. Jadi pada malam kejadian tu, Sheila ni dia dah terfikir dah, boleh ke aku tidur awal? Tapi sedar tak sedar dia terlelap je. Dia penat. Siang tu penat, banyak ujian fizikal apa, kena menunggu lama, test darah lah, macam-macam lah, kena tunggu keputusan makmal lah apa. Lepas tu malam tu dia terlelap macam tu je. Walaupun dia risau pukul 9 tu boleh tidur ke tak kan. Lepas tu dia sedar tak sedar, dia dengar bunyi TV. Kan saya dah cakap dekat situ ada TV kan. Tapi TV tu dia macam lebih ke belah katil sebelah. Tapi kalau buka langsir dua-dua boleh nampak je TV tu. Tapi Sheila masa tu dah tutup habis dia punya langsir, maknanya macam ni, tutup habis belah kiri kanan ni, depan ni langsir semua. Tapi dia dengar lah. Lepas tu dia nampak lah cahaya TV tu, nampak sikit je lah. Ada orang pasang TV. Oh, dah ada orang kot sebelah ni. Lepas tu dia dengar TV tu seolah-olah macam talk show, macam rancangan perbualan, temu ramah macam tu lah. Dia dengar. Sheila ni dia tak selesa. Dia nak sambung tidur, tapi sebab TV tu dia rasa macam mengganggu lah. Dia mula-mula dia fikir nak merungut, nak selak langsir tu, nak mengadu dekat nurse lah kononnya kan. Tapi dia fikir juga, aduh aku ni kalau merungut nanti orang cakap apa pula, orang cakap gedik lah budak ni apalah. Dia tak nak lah macam tu kan. Tak apalah, lantak lah. Tapi yelah, dia tetap tak selesa lah dengan keadaan bising macam tu kan. Last dia merungut juga. Bisingnya aku nak tidur tak boleh. Dia merungut macam tu dengan harapan adalah nurse dengar. Lepas tu nurse yang pergi tegur orang sebelah kan. Dia tak naklah tegur. Tapi lepas dia cakap macam tu,
dia dengar bunyi ketawa yang perlahan daripada katil sebelah. Lepas tu mulalah kejadian seram ni. Dia nampak kan, kalau macam langsir yang dia buat ni, dia tak rapat ke bawah kan, dia ada macam ruang dekat bahagian kaki tu. Kita boleh nampak, kalau kita duduk kat dalam boleh nampak apa dekat bawah tu. Sebab hospital ni kat ward di lantainya biasa kotor, sama ada darah ke ataupun air kencing ke, dia macam kalau buat rapat ke bawah kotor lah kan, langsir. Jadi dia buat macam tu. Lagi satu, senang cleaner nak cuci tempat tu. Jadi Sheila ni boleh nampak. Mula-mula tak nampak lagi kaki. Mula-mula dia nampak daripada sebelah tu, walaupun lansir dah tertutup, dia nampak macam ada orang bangun. Orang bangun daripada baring, macam orang terbangun. Lepas tu dia nampak ada kaki turun, kaki ayam, tak pakai selipar, tak pakai apa, turun. Lepas tu kaki tu dia tak berjalan tau, dia menuju dekat arah katil Sheila ni. Dia tak berjalan macam biasa. Dia macam ni, meleret tau, macam terseret macam tu atas lantai. Tak tahu macam mana lah, memang tak logik lah. Macam mana orang nak jalan macam tu kan. Lepas tu orang tu mukanya rapat dekat lansir, rapat kat lansir macam tu. Jadi terbentuk lah, lansir tu terbentuk macam kepala orang. Sheila ni memang menggelabah nak menjerit dah macam masa tu. Lepas tu Sheila ni nampak rambut dekat, tak cukup dengan kaki tu, ada rambut terjurai ke bawah. Rasa-rasa macam mana kalau kena macam tu. Kalau saya pun memang menjerit lah, memang takut lah kena macam tu. Lepas tu tak cukup dengan tu, dengan bentuk kepala apa semua kan, lansir, ada pula tangan naik dua macam tu. Sheila masa tu nak menjerit pun suara tak keluar dah. Dia pengsan macam tu je atas katil dia tu. Dia sedar je pagi tu, dia terus bangun, dia mengadu dekat nurse. Sempat lagi lah, masa dia kat katil tu, dia selak katil sebelah memang kosong, tak ada orang. Nurse tu pun tak cakap banyak, muka pun tak ada senyum, tak ada apa. Dia pun macam cuak, macam takut. Terus tolong si Sheila ni. Sheila ni nak masuk ward biasa, ward kelas 3 lah, ward ramai. Yang jenis satu sebelah tu 6 orang, sebelah ni 6 orang, jenis macam tu. Bila dah masuk ward biasa tu, tak adalah gangguan macam di ward sebelumnya lah. Lepas tu Sheila ni terfikir, nurse tu dia tak ada soal banyak, dia terus tolong. Jadi Sheila ni fikir mungkin nurse ni dah tahu kot pasal tempat dia tu, tempat yang katil dia baring tu, memang ada something. Kisah kedua dialami oleh seorang jururawat yang bernama Mira. Semasa Mira ni kerja shift malam. Masa tu Sheila dia bertugas dekat ward perubatan lah. Keadaan malam tu macam biasa, normal lah, tak ada apa yang pelik. Dia dah buat round, semua pesakit pun ada dalam keadaan stabil, keadaan biasa je lah. Dekat tingkat bawah ward perubatan tempat Sheila kerja ni, ada ward neurologi. Tak tahulah macam mana kan, tapi dia bagi tahu ward neurologi. Sheila masa dia turun beli air, beli makanan, dia nampaklah dekat ward neurologi ni macam sibuk. Orang pun macam berjalan laju, memang biasa, pemandangan biasa lah. Tapi malam tu macam luar biasa sikit. Dia punya sibuk tu, orang ni tolak troli, orang ni tolak stretcher tu kan, hulu kilir. Lepas tu tak apa lah, dia pun naik lah. Dia naik balik dekat ward perubatan tu, dan dia duduk dekat kaunter jururawat. Tengah-tengah dia mengelamun tu, dia dengar ada satu suara, "Makcik, makcik." Suara budak-budak lelaki. Mira ni cari lah daripada mana datang suara ni. Tengok-tengok dekat dengan meja dia tu, rupanya ada seorang budak. Budak lelaki, lebih kurang umur 4 ke 5 tahun macam tu lah kalau tengok daripada fizikal dia. Mira tengok budak ni, ya Allah, comotnya lah. Mukanya macam comot, baju dia pun comot, macam kotor lah. Rambut pun macam tak terurus. Dia tengok. Lepas tu dia nampak budak ni tak pakai selipar, dia kaki ayam. Mira ni masa tu dah pelik, sebab masa tu shift malam, dah lewat malam lah. Datang mana pula budak ni, macam mana boleh masuk kat sini? Dia dalam hati lah. Lepas tu Mira ni tanyalah, "Kenapa dik?" Lepas tu budak lelaki tu tanya, "Makcik, mak saya ada kat sini tak?" dia tanya. Lepas tu Mira tanyalah budak tu, "Mak adik nama apa?"
Lepas tu budak tu bagi tahu nama mak Selamah, dia cakap. Lepas tu Mira ni tengoklah dalam senarai pesakit dia yang ada kat situ pada malam tu. Dia tengok memang tak ada Selamah. Dia pun bagi tahulah, tak ada adik. Mak adik masuk ward mana, dia tanya. Bila Mira tanya macam tu, budak tu nampak macam nak menangis. Lepas tu dalam hati Mira ni macam geram jugalah kan. Manalah mak budak ni, macam mana boleh biar anak dia berkeliaran sampai masuk dalam ward ni. Masa tu Mira dah terfikir nak call pengawal lah, untuk ambil masalah ni, untuk settle masalah ni lah, tolong carikan mak budak ni ke apa. Lepas tu tak tahu daripada mana ada seorang makcik ni berdiri dekat lorong ward tu, dekat dengan pintu tu lah, berdiri menjerit panggil budak tu. Tapi Mira tak ingat nama budak tu yang makcik tu jerit apa nama dia. Lepas tu dia dengar makcik tu cakap, "Lah kamu ada kat sini, puas dah mak cari." Meraya-raya, merata-rata macam dia. Lepas tu macam dia panggil lah anak dia tu. Lepas tu Mira ni nampak lah daripada sama-sama cahaya tu kan, sebab dah malam, lampu pun banyak dah tutup, sebab pasien semua nak tidur kan. Lepas tu dia nampak lah daripada cahaya lampu sikit tu, mak budak ni pun sama macam budak ni juga, macam tak terurus lah, tak pakai selipar, tak pakai kasut apa. Lepas tu baju dengan muka dia pun macam comot, macam kotor lah. Lepas tu rambut berserabut, macam tu. Lepas tu Mira ni terfikir dalam hati, patutlah anaknya macam tu, maknya pun sama, dia cakap dalam hati lah. Lepas tu bila Mira ni nampak budak tu berlari dekat mak dia dalam keadaan macam laju, dia pun pesan lah, hati-hati berlari tu, laju sangat tu, dia tegur. Lepas tu Mira ni nampak mak pada budak tu senyum dekat dia. Lepas tu bila dah habis shift malam, maknanya dah pagi lah, Mira ni nak balik lah kan. Dia pun turun lah, turun lalulah dekat ward neurologi tu. Dia singgah lah sekejap sebab ada kawan member dia dekat situ. Dia pergi dekat bilik macam pantry tu kan, tempat jual rehat tu. Dia tengok kawan dia ni dah melepet dah macam terbaring macam tu. "Dah kenapa kau ni?" dia tanya. Jadi kawan si Mira ni nama dia Ita. Cakap lah, "Aduh aku penat lah semalam." Lepas tu Mira tanyalah, "Kenapa?" Kata, "Semalam ada 3 kes baru ni masuk sini. Sebab dekat dah tak muat, ward lain dah tak muat, jadi dia singgah kat sini, dia letak kat sini. 3 orang. 6 orang semua sekali masuk dekat hospital kita ni, tapi 3 orang masuk ward sini." Dia cakap. Ada 2 orang meninggal, mak dengan budak lelaki tu meninggal. Bila dengar macam tu, si Mira ni terus teringat pada budak dan juga mak budak tu yang semalam dia nampak tu, lebih kurang pukul 4 pagi lebih tu. Lepas tu dia tanya si Ita ni, member dia ni, nama apa yang meninggal tu, yang si mak tu lah. Lepas tu Ita ni beritahu, kalau tak silap aku nama dia Selamah. Selamah. Dia cakap. Lepas tu Mira ni terus pucat lah muka. Lepas tu Ita pelik lah, "Dah kenapa kau tanya?" Lepas tu Mira jawab, tak ada apalah." Dia jawab gitu. Mira ni sebenarnya bukan kali pertama, biasalah kan kerja kat hospital kan. Jadi dia anggap mungkin malam tu kebetulan saja, mungkin orang kot. Dia tak nak tanya detail lagi, pakaian dia macam mana, muka dia, rambut orang yang meninggal tu macam mana, sebab takut nanti bila dah tahu dia sendiri takut. Jadi dia biarkanlah macam tu. Tapi Mira ni cakap memang tak boleh dinafikan lah. Memang pengalaman tu buatkan dia sentiasa tertanya-tanya, buatkan dia tertanya sampai sekarang. Kisah ketiga berlaku kepada Nizam. Nizam ni dia membesar dulu di kawasan hospital. Ayah dia kerja kat hospital. Tak tahulah sebagai apa, sebagai doktor ke, sebagai pekerja kebersihan ke, tak tahulah. Tapi ayah dia bekerja di hospital, sebuah hospital lama lah. Jadi Nizam ni dah biasa dah lepak dekat kawasan hospital tu. Dia kenal guard kat situ. Tunggu ayah dia balik ke apa. Ayah dia selalu lepak dekat dengan pondok guard tu, lepak sembang-sembang dengan guard tu, guard yang bertugas pada masa tu lah. Sekarang ni hospital tu dah tutup, macam orang dah tak guna lah. Hospital tu masih ada tapi dah tak digunakan, terbengkalai lah. Jadi masa mula-mula hospital tu nak tutup, Nizam ni masih lagi teringat perbualan ayah dia dengan Pak Gad tu. Pak Talib nama Pak Gad tu.
Pak Talib ni mengungut lah dekat ayah Nizam ni. Macam manalah aku nak cari makan lepas ni, aku dah lama kerja kat sini, dah seronok dah kerja kat sini, tiba-tiba nak tutup pula, apalah nasib aku lepas ni. Gitulah lebih kurang perbualan Pak Talib guard tu dengan ayah Nizam. Lepas tu sekarang ni hospital tu dah tutup lah. Dia bukan tutup mengejut, dia tutup berperingkat lah. Dia shutdown bahagian ni dulu, transfer dekat tempat lain. Lepas tu sampailah totally dia close. Memang tutup sepenuhnya lah hospital tu. Dan sekarang memang dah hospital tu dah bangunan yang terbiar lah. Jadi sekarang Nizam dah besar. Dia ada bawa kawan-kawan dia lah, dalam 8 orang macam tu, nak pergi balik dekat hospital tu sajalah. Nak apa tu, adventure kan, nak cari hantu, nak rakam hantu, gitulah lebih kurang. Dia orang ni dalam 8 orang, ada perempuan juga dalam 2-3 orang perempuan, yang lain semua lelaki. Jadi dia orang ni semua sekepala. Adalah juga yang takut-takut kan, tapi ikut je semua sebab nak seronok kan. Pergi ramai-ramai ni berani sikit, seronok sikit macam tu. Hospital ni tak tahulah ada berapa tingkat, tapi Nizam cakap masa dia masuk tu tingkat 1 okey lagi, naik tingkat 2 pun okey lagi. Dia orang ramai tapi macam guna torchlight, adalah bawa seorang 2 bawa, yang lain pakai lampu handset je. Bila masuk tingkat 3 ni, dah mula ada gangguan. Ada yang cakap, "Weh, kau dengar tak? Macam ada orang bisik lah, apalah." Ada yang cakap macam rasa ada orang lalu belakang dia. Ada yang cakap macam ada orang cuit. Dah mula ada gangguan-gangguan macam tu. Jadi masing-masing bila dah masuk tingkat 3 ni, masing-masing dah tak senang lah. Kejap-kejap tengok belakang, kejap-kejap tengok tepi, macam tu. Rasa macam tak kena je, macam dah nak keluar rasa. Tiba-tiba entah daripada mana, dia orang semua ni nampak ada seorang guard ni datang daripada arah tangga. Macam tangga nak ke atas macam tu kan, ke tempat dia orang duduk sekarang ni, tingkat 3. Maknanya dekat tangga tu daripada tingkat 2. Dia nampak guard ada tiba-tiba tercegat dekat tangga tu. Guard tu tak cakap apa, tak ada senyum, tak ada apa, muka macam statik aja. Tunjuk macam tu. Dia tunjuk ke arah tangga, suruh turun. Maknanya dia suruh keluar daripada situ lah. Memang guard lah, pakaian guard, baju putih, seragam putih, seluar hitam, lepas tu ada pakai cap hitam. Nizam ni dia tengok daripada jauh, makin dekat, dia macam kenal guard tu dengan bentuk tubuhnya, tapi muka tak nampak lah sebab gelap kan, tak jelas lah. Lagi satu dia pakai topi. Dia macam kenal, aku macam pernah kenal, tapi dia tak cakap lah masa tu. Jadi masing-masing ni dah buat salah kan, dah ceroboh tempat orang. Walaupun tempat hospital tu dah terbengkalai, tapi masih lagi hak milik pihak lah, ada pihak-pihak yang tertentu lah. Jadi dia orang ni keluar je lah macam tu, ikutlah yang guard tu tunjuk, turun balik. Bila dah sampai dekat tingkat 2, budak perempuan yang 2-3 orang tu menjerit berlari. Jadi yang lelaki ni pun panik lah. Lepas tu ikutlah berlari lah sama, turun ground floor. Lepas tu terus keluar daripada hospital tu. Bila dah sampai dekat motor masing-masing, dia orang tanyalah budak perempuan tu, kau kenapa? Kenapa tiba-tiba berlari? Bahayalah macam tu. Lepas tu perempuan ni tak nak cakap. Jom lah kita keluar. Kita pergi tempat lain lah, baru kita orang cerita. Lepas tu dia orang pergilah lepak kedai makan. Dah sampai kedai makan, dah order air apa semua kan, dah minum, dah relax. Baru budak perempuan ni cerita, tadi kita orang nampak guard tu macam melayang. Dia tak ada kaki, nampak seluar je tergantung macam tu. Dengar macam tu saya pun takut. Siapa tu takut kan? Lepas tu Nizam memang takut gila lah masa tu. Dia teringat Pakcik Talib tu yang pernah kerja kat situ masa dia kecil. Jadi balik, Nizam ni tanya ayah dia, "Ayah, ingat tak Pak Talib yang apa tu kerja guard dulu tu?" Lepas tu ayah dia tanyalah, "Kenapa?" Kata, "Pak Talib tu duduk kat mana sekarang? Kerja kat hospital tu lagi ke?" Lepas tu ayah dia ni cakap, "Mana ada, Pak Talib tu dah meninggal lama dah." Dia cakap. Masa tu Nizam memang takut lah, pucat muka dia. Lepas tu ayah dia tanya, "Dah kenapa tiba-tiba tanya pakcik tu?" Tak ada apalah. Takkan Nizam nak cerita pula kan, dia masuk dekat hospital tu nanti kena marah pula. Lepas tu memang bila ditanya-tanya balik member dia, ada juga yang jenis macam dia, pergi berjalan, ada geng masing-masing lah.
dia tengok dekat internet apa semua kan, siapa yang pernah pergi situ, memang ada orang nampak penampakan pengawal keselamatan yang berkeliaran dalam bangunan tu. Dekat luar pun ada. Setakat itu saja video saya pada kali ni. Saya harap semua penonton terhibur. Sebab cerita kali ni macam simple sikit. Bagi penonton yang nak kongsi kisah seram dengan saya, boleh hantar ke alamat email yang saya sertakan dekat bawah. Jika anda suka video saya ni, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.